Dia tak tahu, kita pelik tau. Aku kan dia tahu benda lain. Kita pelik tau, sebab dia datang menipu. Tahu, ada klinik sini, tapi kenapa? Taiping. Semalam kat sini, hari ni lagi kat sini. Kan, klinik macam mana? Kenapa Pak Yumi? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Dr. Ain. Kejutlah Abang Roni. Okey, saya punya klinik dengan bisnes partner saya Dr. Aisyah dekat Taiping Perak, Mediclinic Ufa lah. So, kenapa saya boleh komit? Sebab saya memang nampak kelainan lah bila kita, kalau kata macam dulu, saya hanya datang ke Space U8 hari Ahad sahajalah. Tapi Space U8 ni dia more kepada knowledge produk. Tapi kalau kata macam untuk leadership tu sendiri, yang tu ada dekat kita punya session masa dekat H2 nya, isinya seserabu. Tapi sebabkan klinik saya dengan Dr. Aisyah ni, kita orang mostly patient dia tak nak dengan doktor lokal. So kami, saya dengan Dr. Aisyah struggle. Hello. So saya dengan Dr. Aisyah struggle untuk kami cuba arrangekan kami punya schedule dekat klinik, dan juga macam mana kami nak manage time untuk session leadership tu sendiri, especially dengan Abang Harun lah. So kita dapat doktor lokal yang boleh cover kita punya klinik pada hari Selasa, starting dari hari Selasa lah. So sebab tu saya dengan Dr. Aisyah decide kalau ada session dengan doktor lokal tu, dia boleh replace kami punya tempat. So kami akan commit lah untuk datang setiap hari Selasa Rabu tu. Apa doktor bayar? 1 jam doktor lokal? 1 jam 40 ke 50 ringgit, lepas tu ada allowance transport juga lah. Mana doktor datang sini rugi lah ya? Rugi lah baru. Sebabnya mostly patient bila dengar dekat reception depan cakap Dr. Ain, Dr. Aisyah tak ada, diorang terus keluar baru. Tapi slowly saya belajar dengan Harun, cuba arrangekan kita punya appointment. Sebab saya tahu yang saya punya matlamat dengan Dr. Aisyah dekat MW ni jauh lagi yang kami boleh capai. So kalau kata kami cuba arrangekan masa, benda tu akan jadi apa, kita tak tinggal klinik, tapi kami tahu kami punya perjalanan dalam MW ni, kami perlukan masa untuk kami bina kami punya network lah. So sebab tu kami perlu belajar leadership apa semua dengan Harun. Dan saya nampak banyak kesan yang positif kepada dalam saya punya management kepada pesakit-pesakit saya yang kronik di klinik kami lah. So kalau kata macam pesakit yang common, kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol semua tu, kami berjaya untuk mengubah speed untuk diorang recover tu menggunakan ubat. Memang sangat slow, tapi bila kita dah discover a new technique and new nutrition punya part ni, kita boleh speedkan diorang punya recovery tu, dan masukkan elemen nutrition, diorang boleh cure diorang punya penyakit lah. Doktor kencing manis berapa lama dia reverse balik? Kalau yang disiplin tu baru 1 bulan boleh dapat baru. Tapi memang saya cakap it's up to you lah, you nak berapa lama you punya ni. Kalau you bagi masa dekat you nak setahun, lain lah cara dia orang. Apa suplemen yang kalau kencing manis? Kencing manis ni abang, double X tu yang paling penting lah. Tapi kalau kita tengok dia ada masalah yang lain, dia dah terlalu lama, so buat dia dengan gut reset lah. Sebab yang tu yang penting sekali, kita kena clearkan dia punya usus dulu. So baru cepat you punya bila you nak bagi dia makan ubat ke apa ke, dia lain lah. Dia tak sama macam kalau time dia punya usus tu dah karat banyak lah apa semua baru kan. So benda tu dia nampak lah effect cepat. Kalau bagi gut reset bagi dapat lagi cepat lah kan? Lagi cepat baru. Contoh lah, apa nak tanya makan kencing manis apa yang eczema, kencing manis apa dah bagi? Oh ni apa, eczema dia, kalau saya punya ni sekarang lah, saya banyak start dengan gut reset. Saya start dengan gut reset,
Lepas tu benda yang lain yang kita akan top up extra tu, contoh kalau eczema, Bio-C, garlic tu benda yang basic untuk kita punya ni. And then salmon dan juga B-complex. Yang itu dari segi kita punya dalaman lah, tapi luaran tu you kena tengok kepada produk kita yang GNH semua tu kita boleh bagi. Itu dari segi luaran dia. Dan Dan juga sabun-sabun kat rumah. yes, sabun yang kalau kata macam kita punya deterjen kan, sabun basuh kain apa semua tu kena tukar. Sebab kalau untuk pesakit yang kronik eczema ni, semua dari segi dia punya dalaman dan luaran tu kena start tukar-tukar. Sebab dia dah tak boleh sama dah, kita tak boleh nak bagi dia benda-benda chemical macam contoh brand X lah kan. So semua tu memang tak ada, macam cakap apa, tak ada benefit kepada dia punya skin. Contoh lah, you kata banyak ni kos ni doktor kalau saya nak buat ni kan. Tapi you trust me, kalau you betulkan dia punya dalaman, memang efek dia sangat besar. Tapi kalau you buat dua-dua, inside dan juga outside tu, outer dia, sebab tu you kena jaga dari segi produk apa yang dia pakai untuk dia punya harian lah, mandi, apa yang dia cuci dengan dia punya apa, baju-baju dia kan. Dan yang paling bagus sekali kalau you boleh tukar dia punya sumber air dekat rumah, e-spring lah. So yang ni memang saya punya apa ni, pesakit yang baby kan, kita tak boleh nak bagi dia makan, takkan nak bagi dia makan Bio-C semua tu kan, dia kecil lagi kan. So apa yang kita buat, kita tukarkan susu yang biasa ibu-ibu bancuh susu kan, guna air yang biasa, you tukar dengan air spring. And then mandikan dengan air spring tu, dan tukar produk sabun yang ni lah, yang you all mandikan tu guna kita punya GNH punya series. So benda ni akan jadi lengkap dia punya treatment dia. Okay, tu eczema lah. So setakat ni lah untuk Pak MW berapa dah bonus terkumpul? Lebih pada 70,000 lah bang. Untuk Tasha 100,000. Tapi ni kami buat secara part time. Sebab tu nak go full time tu belum dapat lagi lah. Apa, relax benda baru. InsyaAllah doakan kita cuba ni lah. Ada berapa lagi ke nak tanya? Orang lagi. Ada ke soalan ke? Dr. Ain, tadi Dr. Ain cakap kalau you rawat patient yang kencing manis, you kata kalau you bagi double X within a month, dia boleh reverse kan? So soalan saya, masa dia sebelum dia ambil tu berapa bacaan dia, and then bila dia reverse tu berapa bacaan dia within a month tu kalau dia disiplin tu? Okay, contohlah, kalau yang 1 month ni, kalau dia betul-betul boleh bagi commitment, dia punya reading setakat ni rekod kami ada yang 11.2. So, ini patient lelaki lah. Patient lelaki ni dia, biasalah, semua orang pun macam nak cepat tak nak makan ubat kan. Tapi kita cakap dengan dia, you kena follow yang guide. Tapi you tak boleh double X sahaja, you kena ambil full version lah. Maksudnya kita start dengan guide reset, and then kita top up dengan protein and body key. So kita masukkan double X tu dalam dia punya ni, and then CalMed-D lah, CalMed-D, salmon dengan B-complex. Total saya akan betulkan dia punya nutrition requirement dia tu. So daripada situ, after 1 month, kita akan check balik lah dia punya prestasi dia, dia punya HbA1c lah untuk indikator kepada kencing manis tu, dia drop sampai 7.2. So 7.2 kira daripada 11 tahun lah. So benda tu kena buat, kena buat secara total, dia punya formula untuk dia cari resepi lah macam mana you nak bantu dia punya ni. Alright? Itu doktor cakap guide daripada nutrition. Tapi macam mana pula dengan pemakanan harian dia? Maksudnya adakah nutrition jaga tapi pemakanan tu bantai je, ataupun ada doktor guide dengan dia makanan apa yang boleh tak boleh? Untuk yang pesakit. Saya kalau untuk yang 14 hari yang pertama, kalau patient tu dah kami bagi kat reset body key dan protein kan, kita ada jadual untuk 2 minggu yang memang kita jaga dia punya pemakanan tu lah. Kita ada bagi table lah. Tapi boleh katakan makanan-makanan yang dimakan tu bukan kata tak sedap. Ini memang kita based on daripada Nutrilite punya guidance juga. Tapi ada juga yang pesakit saya ni memang degil sangat ni. Tapi dia nak makan juga tak nak tu. Saya dalam ni saya nak makan juga kan. It's okay. I check balik dia punya result tu kan. Tapi kalau macam compare, dia punya 10 dia akan turun dalam 8 macam tu. Yang ni untuk orang yang degil, maksudnya dia nak
makan juga, hentam juga nasi kandar ke teh tarik, betul kan? Betul lah. Dia bukan kita suruh dia ikat perut, tak. Tapi bila you settlekan part nutrition yang dia perlukan, you dah tak perlu risau dah yang benda yang lain tu. Sebab you dah jaga dia punya usus dia lah. Okay. Alright, tutup kan? Okey. So satu pengorbanan besar kan, dia tutup klinik, bukan tutup lah, dia letak lokum semalam dengan hari ni. Kalau RM40 kali dengan 10 jam dah berapa? 400 kan. Lepas tu patient tengok pula dia tak ada, patient tak datang. So mana dia satu hari dia tinggalkan klinik, dia rugi mungkin lebih daripada 1,000, kadang 4 ke 5,000 dia rugi kan. Tapi 2 hari dia orang dekat sini bermakna 10,000 dia dah rugi. Tapi you all baru RM1 kan, datang sini duk minyak, mungkin fikir nak bayar tol, bayar apa semua, berkira mungkin kena ambil cuti kan. Jadi kita kena nampak ilmu ini jauh, kena nampak ilmu ini jauh kan. Sebab tu kadang-kadang bila kita kena sikit cabaran dia dah terpelengok kan. So macam mana kita nak, orang yang berjaya selalunya macam mana? Dia banyak tak hadapi cabaran? Kan dia hadapi cabaran. So contoh macam ni lah kan, baru mungkin ini tolong pusatkan ni. So kita dalam ni kita kena nampak jauh kan, apa yang kita buat sekarang dengan akan datang yang kita baru nak nampakkan. Okey. Emosi ni penting tak dalam MOA? Penting kan? Emosi ni sangat penting kan. Emosi ni sebenarnya dengan ilmu mana penting? Emosi kan. Contohnya lah hari ni you all down, apa orang kata apa, semalam kena reject apa semua kan. Agak-agak datang meeting tak hari ni? Datang kan. Ada yang cakap kan, ada salah faham lah ataupun kecil hati lah dengan upline apa semua kan. Disebabkan emosi tu tadi, you ilmu macam mana, Dr. Ain cerita macam mana bagus ilmu pun you akan reject datang kan. Kemudian dari segi kemudahan pula, walaupun kemudahan yang sudah FC sediakan macam-macam lah kan, macam-macam lah pun, disebabkan emosi pun hilang juga kan. Sebab tu emosi ni sebenarnya kalau you boleh control emosi, you boleh control you punya business sebenarnya kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, kenapa emosi kita makin lama makin turun. Kenapa emosi tu tak naik macam tu? Kalau emosi kita naik, dan tu apa jadi bisnes kita? Naik lah. Naik. Adakah kita kena perlu ilmu baru bisnes kita nak naik? Tak. Perlu juga. Yang mana lebih penting? Emosi dan ilmu dia. Tak juga. Kalau you datang ke kelas, contoh yang inilah, kita baca buku. Kita baca buku dengan you tengok macam ni lah. Kita tengok buku, kita baca buku hikayat hantuah lah, tebal 200 muka surat. Baca kan? Dengan tengok cerita hikayat hantuah dekat wayang ke dekat TV, mana lebih? Mana lebih kita rasa emosi kita tu? Tengok. Dan kefahamannya lebih kat mana? Tengok. Cerita Mak Kilau contohnya kan, kita punya semangat tu macam mana? Terus datang semangat Mak Kilau kan? Tapi kalau kita baca buku cerita Mak Kilau, Biasa je lah. nak bersilat pun tak boleh. Itu yang pentingnya sebenarnya kan, kita kata emosi kan. Kemudian satu lagi sokongan kan. Sokongan, contohnya lah, walaupun upline ada baru saya down lah, dan sokongan pun kalau emosi you tak kontrol apa jadi? Tak boleh. Kan, datang jumpa Baran lah, Baran bagi api pun apa jadi? Tak terbakar. Sebab tu tadi emosi, you tahu tak emosi berapa persen? Emosi dia 84%. Emosi ni adalah 84%, ilmu baru 10%, kemudahan baru 5%, sokongan ni 1% sebenarnya. Macam mana pun, orang kata apa, pernah lah orang lain baru cakap apa kan, tak apalah pengasas temboi tu duduk dengan sebelah rumah pengasas temboi ataupun yang duduk dekat rumah pengasas temboi. Kalau emosi tu tak boleh kontrol pun, tak jadi apa pun. Ataupun duduk sebelah rumah baru nak. Boleh Syah. Lagi gerun.
Orang tengok, kereta tak keluar-keluar ke? Tepat rasa tu kan? Jadi sebenarnya cuba kontrol dia emosi. Itu yang penting lah, kontrol emosi kan. So kita tengok kan 10 soalan kalau kita kena tanya diri kita lah. Bila kita fikir-fikirkan untuk membuatkan anda rasa runsing ke, tak tenang ke, cuba ajukan 10 soalan tu pada siapa? Diri sendiri. Okey, soalan pertama. Apakah faedahnya kalau saya bersekir begini, kesihatan ke, keluarga ke, kejayaan saya? Contohnya lah, apa faedahnya kalau aku down? Apa faedah? Duit tak masuk, tak ada faedah. Tanya diri sendiri. Okey. Apa faedah? Okey, yang kedua. Jika rakan baik saya yang mempunyai keadaan yang sama, pemikiran yang sama, apa nasihat saya kat dia? Janganlah down. Habis orang pandai pula kalau saya. Diri down sendiri. Okey, jika rakan baik saya mengetahui bahawa saya mempunyai pemikiran seperti ini, apakah nasihat mereka kepada yang dia berikan? Dan terutama kan, apakah hikmah di sebalik perkara yang berlaku? Cuba kita cari. Allah, dia tak datang meeting lah, dia. Cuba kita cari apa hikmah. Kan? Sebab kita boleh belajar untuk memperbaiki diri. Contohlah kan, hikmah orang tu down atau hikmah orang tu tak naik. So datang kat sini banyak tak hikmah kita boleh belajar? Banyak. Jadi itu kita tadi. Okay, soalan apa lagi? Apakah kekuatan diri? Siapa aku sebenarnya? Okey. Apakah perkara yang paling teruk yang boleh berlaku, dan jika ia benar-benar berlaku, apakah tindakan wajar yang boleh diambil untuk menghadapi? Dan tanya soalan tu, siapakah orang yang kurang bernasib baik berbanding saya? Tengok orang tak ada kaki, tengok orang dekat mana? Palestin semua kan. Kita cuba tu kan. Okey, jika saya berpura-pura seolah-olah saya sihat, macam ni pura-pura. Okey, baru saya semangat. Saya tak down ni. Dia menipu apa? Diri sendiri. Tapi dalaman golak tunggu nak berhenti je. Lepas tu dah tak nampak. Sebab tu kita tengok kan, ada Yoa punya cara datang kelas, cara apa semua kan. Dia macam mana cakap tadi tak, you emosi tu tak tahu? Tak naik, tak kawan. Kenapa emosi kita tambah-tambah perempuan lah, bila datang hit je macam mana emosi? Asyik marah. Jadi macam tu lah, perempuan kita tahu lah. Kenapa orang perempuan yang paling kuat emosi? Hormon. Sebab hormon dia sendiri tak balance kan? Hormon dia sendiri tak balance kan? Okey, kesimpulan dia apa? Kesimpulannya, selepas menganalisa pemikiran tersebut, apakah tentatif ataupun solution berfikir yang boleh saya katakan pada diri saya? Kan? Contohlah kat sini, siapa yang down kat sini? Aisyah pernah down tak? Pernah down lah? Salah apa fikir? Ada tak fikir tak nak buat MOE? Belum lagi tak kena kan? Ada kat sini yang dah fikir, alah aku nak buat MOE. Ada tak itu? Tak sih? Belum. Bila nak fikir macam tu? Bila gagak fikir macam tu. Kan? So okay. So satu lagi kan, dia kena ada doa. Doa supaya apa? Kita jangan orang kata mentera kan sebenarnya. Maksudnya kata-kata positif yang mengawal perasaan emas, takut kemas, takut, tergeram atau pemarah, perasaan membawa-bawa dengan emosi. Itu apa perkara? Jangan fikir yang bukan. Jangan fikir yang bukan. Alah, baru ni memang dia tak layan aku dah. Dia dah tak pandang aku dah. Baru ni dah tak tegur aku dah. Ada tak begitu? Leaders? Ada tak leaders? Tak ada. Siapa jujur dengan baru? Siapa jujur? Mana Nadia? Mana Nadia? Tu? Dia baru tak layan aku dah. Betul. 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 Benda kecil-kecil je pun jangan cepat melenting. Sikit-sikit je melenting. Ada apa lagi? Relax. Aku pun boleh buat. Betul tak? Tenang. Perkara ini bisa apa? Tak seburuk yang aku fikirkan. Betul? Okey? Sebab kadang-kadang downline bantai kita.
Nolai mata kita disebabkan mungkin kesilapan kita sikit je. Kan? Mungkin kita tak sempat dah split, tapi kita janganlah fikir terlampau jauh sangat. Yang bukan-bukan. Jangan bukan. Jangan disebabkan dia tu apa? Apa jadi? Kita pun Kita down, kita pun tak nak buat. Betul? Banyak apa? Istighfar. Banyak. Kan? Sebab apa? Kita tahu lepas ni Allah nak bagi diamond kat tu seorang. Amin. Betul tak? Okey. Itu yang sebenarnya. Boleh? Cuba macam tu kan. Sebab tu you tengok Abang kan. Yalah bukan baru pun percaya juga manusia juga kan. Ada juga masa down kan. Tapi Abang cepat-cepat. Cepat-cepat istighfar dan cepat fikir, oh tak apa. Next kan. Sebab tu kadang ada masa Abang emosi Abang dia tinggi sikit, marah-marah pula leader kat belakang. Lepas tu okey. Betul tak? Tak ada lama tu betul-betul. Kadang-kadang emosi tu kita kontrol emosi kan, boleh. So macam mana kita nak selesaikan tu? So kita kena pasti apa masalah kita. Kita kena pasti apa masalah ni. Kemudian kita jelaskan masalah tu apa. Contohnya lah datang jumpa leaders ke jumpa pun jelas. Farul, saya ni selalu down. Saya cakap dengan orang selalu reject. Apa masalah saya? Boleh? Kan? Kemudian apa? Rungkaikan balik. Apa alternatif nak buat? Saya ni memang penakut call orang baru. Kalau saya call tangan saya berpeluh. Sejuk kan? So macam mana nak buat baru? Macam mana nak buat? Kan boleh tak? Boleh kita nak selesaikan betul tak? Okay, apa lagi? So, abang nanti tak apalah, kau kat depan baru aku nak tengok. Lagilah sejuk. Lagi takut. Okey. Kemudian kalau tak berkesan, ulang lagi. Lama-lama jadi apa? Dah biasa. Betul tak? Itu je kita buat benda ni. Boleh? Boleh semua? So sekarang kita nak kontrol apa? Emosi. Yang paling penting kita nak kontrol kita punya emosi. Kan? Kat mana barunya slide tadi? Okay. So ingat balik berapa persen emosi? 80%. Okey, kita tengok kat sini kan. Kalau lah kita buat Amway slow and steady. Slow and steady kita buat 3% tahun 2024. Kalau gaji berapa? 2,200. 3% berapa ringgit? RM40. RM40. Lepas tu 6%. Setahun dia naik 1%. Kira slow betul lah. Kan? Tahun 2025 6% founders 6%. Oh, tak pernah jatuh daripada 6% 12 bulan. Aduh. Folders. 9% tak pernah jatuh dari 9%. Okey. Sampai berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kan 5 tahun. Gaji dah 3,700 lah. Kan? Kalau start dari gaji sini, kita pun 18% dah cecah 5,000. Kemudian 2030 gaji dah mungkin dah 4 ke 5,000, kita dah letak 21%. Kan? Masa ni kalau dia naik ni, kalau dia tak lari ni, dia sangat-sangat orang yang matang. Apa pun cabaran kat dia, dia apa kan? Dia sangat orang yang kuat. Sebab apa? Dia melalui proses ni tadi. Lepas tu, dia jadi platinum dan jadi diamond. Terusnya lah. Sebab baru ada contohnya Liza Rosli hampir masa 5 tahun untuk jadi platinum. 5 tahun untuk jadi platinum. Tapi selepas dia jadi platinum, dia terus pergi naik emerald. Tapi orang macam ni dia macam mana? Dia matang. Kuat. Matang dan Kuat. Matangnya dah kuat. Orang yang begini dia dah macam-macam challenge datang. Sebab kadang-kadang orang yang naik laju ni dia orang kata apa? Dia tak kuat. Dia tak kuat. Bila dia jatuh je, dia tak boleh terima kenyataan jatuh tu. Dia tak boleh terima kan. Tapi kita kena faham lah, kalau kita bekerja lah gaji 2034, boleh ke gaji you 35,000 sebulan? Tak boleh. Boleh? Orang Petronas boleh? Boleh? Petronas boleh? Tak ada? Boleh jadi CEO ke? Sekarang pula Petronas macam-macam politik kan? Tak semua. Okey, kita pergi yang laju sikit lah. Yang laju sikit 2025 dia jadi platinum. Siapa sini 2025 boleh jadi platinum? Tak ramai yang angkat apa? Emosi. Okey, so 2026 dia jadi founders platinum. Income dah 10,000. Kemudian 2028
dah Founders Emerald. 2029 dia dah jadi Diamond, dan mungkin 2030 kita nak jadi Founders Diamond. Cuba you all start set dalam fikiran you macam tu. Plan. Okay. Contoh yang kat sini, lepas tu kita ada lagi bonus tahunan kan. Kita tengok yang baru ni lah. Ini yang baru pagi tadi tengok dekat Facebook Yati Muhammad. Tak tahu yang mana. Mana kau ambil tadi? Grup lain. Grup lain. Orang tu grup lain. Year ni bonus untuk Emerald. Berbaloi tak? Baloi. Estimate dapat 173,000 tahun. Baloi. Belum yang monthly tadi, yang monthly 20,000 kan, 20 ke 25,000. 12 bulan dah berapa? Campur pula lagi 173,000 macam ni. Best gila. Best tak? Best. Kan? Lepas ni nak emosi lagi tak? Tak nak. Petronas boleh bagi tak? Yang baik kan. Dan ini dia tak ada tolak IPF. Dia dapat bersih, dia tak tolak IPF. Dia tak tolak tax lagi. Dia tak tolak tax kan? Kalau Petronas pun kita dapat 1,000 tolak IPF, tolak tax, dan tinggal berapa je kan? Yang ni tak, ini bersih kan? Kalau lah kita jadi Diamond, berapa dapat? Pun, yang tiap ambil kanan nanti? Sama Facebook. Ini bukan baru punya. Sebab ni, you tengok kat sini dia apa? Diamond pun dia punya personal grow dapat frontline. Maksud dia tadi, you nampak kan? Kita improve kita punya personal, kita punya attitude personal. Ada bonus 33,000. Kalau you improve you punya personality apa semua tu, ada bonus 33,000 je tahun. Lepas tu kalau you pula improve, growkan orang, ada bonus 155,000. Tu MOE. You kena faham tu. So kita improve diri kita sendiri pun ada company ada bayar. Ada. Kan? Okey, kemudian dia kata tak apa. Oleh kerana you control tu, aku bayar lagi sekali. Maksud tu macam tahun ni dapat tu, tahun depan dia bagi lagi 50,000. Ya Allah, gila. Baik bukan? Simpan 50,000. Okey, kemudian apa lagi? Founders ni ada punya FAA bonus 99,000. FAA bonus tu kira Founders Achieve Award dia bagi. Kemudian Diamond bonus, Diamond Plus bonus, total 499. Ui, setengah juta. Okey tak? Okey sangat. Let's do this. Ha? Okey. Siapa nak Diamond? Saya. Bagus emosi. Bagaimana? 8 hari bulan ataupun 11 hari bulan masuk 500,000 dalam. Boleh joli sakan. Nak pergi mana? Tiap tahun. Sebab tu Subhanallah. siapa tak jadi Diamond, setiap tahun rugi 500,000. Ya Allah. Setiap tahun rugi 500,000. Kan? Sebab tu you tengok Abang rajin kan? Abang punya tu saya tengoklah. Abang baru tunjuk satu tu je dah 500,000 kan? Belum tunjuk yang lain-lain Wih, gila. Berapa juta. Jadi sebab tu kita pentingnya kat sini, kalau kita bandingkan lah, kalau kita kenapa sebab kenapa kena rajin buat duit. Kalau kita sebagai engineer 1 ke 5 tahun, betul tak gaji dalam 3 ke 5 ribu? Betul. Kan? Kalau 6 ke 10 tahun? Betul. 6 ke 10. Kalau 11 ke 15 tahun? Betul. Bolehlah 11 ke 15 ribu kan? Kalau 41 tahun? Adalah 20,000 kan? Kalau pergi 45, itu pun kalau kita naik pangkat lah. Kalau gaji dah maksimum. Okey. Bye-bye. Kita tengok yang boleh. 1 ke 5 tahun Founders Platinum. Berapa dapat? 10,000. 10,000. Emerald? 20,000. Orang buat Emerald setahun, orang buat Emerald 2 tahun. Tak ada pun orang buat Emerald 6 ke 10 tahun. Diamond? Katalah you Diamond 15 tahun, tapi income? Berbaloi. Bonus tahun Lagi banyak. Lagi berbaloi. Betul apa lagi? Betul. Kalau you dah 40 tahun, kalau tak buat pun jalan. Kalau yang atas, lepas je 40 tahun kita benjing, ada lagi tak? Sakit.
Kalau naik executive diamond, kenapa dia dah ada tanya? Sebab dia dah 2 koma. Okey. Satu terbuka. Alright. Jadi itulah tadi lah. Okay. Kita kena faham kat sini ya. Bila kita kena faham apa, bila buat MOA ni kan, kita kena buat MOA ni, kita mana penting kalau kita bina 3 lane ke atau bina 2 lane? 3 leg. Mana lebih strong? 3. Yang sana ke sini? 3. Sini lebih strong. Kenapa sini lebih strong? Stable. Oh, kan? Tarikan graviti pun okey. Kita kena buat 3 lah kan. Okey. Contoh je lah. Di sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Sebelah kanan. Stable, kukuh. Yang ini dia orang kata apa? Kita Cucuk naik sate. basikal yang apa? Tak ada Kalau yang roda. ini jatuh, semua jatuh lah. Jatuh. Yang ini terjun lubang, ini semua terjun lubang. Ini semua terjun lubang. Tapi kita kena satu faham kat sini Okey. Dia baru nak tunjukkan kat you kan, kalau kita 9%, 12% ke 9% berapa beza dia? 1,250. Yang ni 1,750 nak, kalau nak pergi ke 12 kita kena tambah 3,000 dia. Ni beza dia lah. Beza dia. Okay, you tengok pula bonus. Kan? Kita tengok pula bonus yang bawah dapat 630, 800, 1,200, 200, 1,700 ke 5,000. Different dia. Nak pergi 18, nak pergi 21 tu jauh tak? Jauh. Jauh kan? 5,000 Hmm. 5,000. Betul. Boleh buat seorang-seorang? Boleh. Boleh tapi very hard. Kalau kita buat seorang-seorang, penat lah. 5,000 kali dengan RM4 berapa? Sale 20,000. 20,000 kan? Kalau 9, kalau dah online nak pergi 12, taklah jauh sangat kan? 1,250, itu pun kali 4 berapa? 4,000 lebih lah. RM5,000 juga tu. RM5,000 beza dia tu. RM5,000 takkan nak beli stok apa? Tak. Nampak? Okey, satu lagi kita tengok kat sini kalau yang ini pula, dia buat 21% dengan 3 leg juga kan? Dengan 3 leg, sini 12, 12, 12, ini 15. So bonus dia dapat berapa? 4,009 tambah 50% dah jadi 7,200. Betul? Tapi dia ada kena tambah PB tak? 3,000 tambah 3,000 tambah 4,500 berapa? 10,500. Dia tambah 1,000 lebih kan? Tapi okay, you tengok kat sini beza banyak. Yang ni dapat apa? 5,000. Yang ni dapat apa? 7,000 lebih. 7,300. Tapi yang mana yang lebih senang? 7,000 yang ni. Yang ni lebih senang lah. Kenapa yang ni lebih senang? Buat bersama grup. Sama, tapi yang boleh bagi extra 50%. Yang boleh bagi extra 50%. Yang ni kita faham ni. Sebab tu kadang-kadang ada yang merajuk. Contoh downline ni 15. Downline 15. Dia cuma ada 200 PV je beza. Berapa bonus dia dapat? 1,200. 120. 120. Yang ni baru salah kira kan? Kenapa yang bawah ni lebih banyak daripada atas? Bawah yang buat kerja. Volume banyak kat bawah. Dan ini yang kadang-kadang ada downline yang kenapa aku bonus aku sikit? Sebab aku dah tolong dia. Contohnya lah kan, dia masuk, dia beli spring. Downline beli spring. Kita cuma beli RM100 je. Siapa punya bonus banyak? Kenapa downline punya bonus banyak? Tak ada lah, aku yang jual. Tinggal kosong. Aku yang jual kat dia. Kan? Tapi dia dapat bonus banyak. Dia dapat bonus 200, aku dapat bonus RM20. Adil tak? Adil lah. Dia yang buat. Adil tak? Adil tak? Adil. Tak adil. Sebab kita tak bijak, sebab dia masuk ahli kan. So apa nak kita suruh dia masuk ahli? APC lah. Kalau APC pun kita dapat bonus kan. Ya. Tapi kalau dia jadi EBO, Tak. Dia dapat. lah. Cuba kita fikir long term. Kalau dia excited, dia terus buat, dia dapat seumur hidup. Kalau kita fikir short term, sekali dia, lepas tu kita pun maju. Bila kita maju, kita rugi lah. So dalam way, kita jangan compare. Sebab contohnya lah, mana orang YL yang living kan, dia datang mula, dia datang ke Amway,
Dia cakap apa? Alah, MOU bonus sikit lah. Kami boleh dapat 90,000, kami boleh dapat 60,000. Mana saya? Orang YL saja. Mula dia datang, dia compare. Jangan record, off record. Jangan ikut Boleh je lah record saya untuk saya je ni. Betul ke Cik? Mula awak datang awak compare. Lepas ni. Kenapa awak compare? Sebab saya first saya datang dengan keadaan yang saya lost income. Saya nak dapatkan balik income yang saya dapat kat sana. So bila tengok dah sampai platinum income macam ni, emerald income macam ni, soalan dia dah teriakan sana. Lepas tu kita orang pun ikut sama. Bila kita nak kaya dengan MWIN ni, sebab macam itu yang kita dapatkan. Sebab kat sana kita orang dapat 90,000, 100,000 setiap bulan. So itu yang kita orang nak fahamkan macam mana. Tapi bila kita faham dekat sana, sebenarnya memang kena menjual lah. So persoalan yang kita bila dah faham konsep MWIN ni, kita tanya balik 5 tahun dari sekarang kita kat mana? Kalaulah saya dekat tempat lama, jawapan dia adalah saya masih buat aktiviti yang sama. Tak ada that peace of mind. Tapi dekat MWIN, bila saya tanya soalan tu kat saya sekarang, 5 tahun lagi saya nampak diri saya kat mana? Saya nampak diri saya dah ada business yang stable, sustain, dan saya ada peace of mind yang saya boleh achieve lah. Sekarang you ada peace of mind tak? Sekarang separuh mind. Kalau dulu nak fight pergi melancong pun? Dulu nak fight pergi melancong tu macam tim saya agak besar juga kat sana. Dia tak susah untuk saya, tetapi yang kat sana tak bestnya bila kita naik satu rank, itu je yang kita dapat melancong sekali. Kalau kita nak pergi melancong lagi sekali, kita kena naik lagi satu rank. Kalau sudah dari silver lah, katakan 5 tahun saya tak naik ke gold, 5 tahun saya tak akan melancong. Dah naik gold, baru dapat melancong lagi. Dekat sini, kalau kita founders platinum dan kita cukup point tu, 5 tahun founders platinum, 5 tahun cukup point, dapatlah melancong setiap tahun. So itu sangat best dekat MWIN. Dan dekat sana melancong seorang, dekat sini melancong 2 orang. Tapi mula-mula tu datang tak faham, mesti nak compare. Of course, memang akan compare. So selalu saya ada beberapa juga downline daripada network marketing yang lain. Kalau ada antara korang dari network marketing yang lain ataupun ada bisnes yang lain sebelum ni, apa yang korang kena betul-betul buat adalah let go benda tu. Selagi sentiasa ada that mental comparison kat dalam otak, maksudnya korang betul-betul belum 2 kaki dekat dalam MWIN. Saya perasan benda tu akan dia macam orang cakap apa bahasa kita orang dekat sana, dia macam ada sangka. Dah ke depan ada dia tarik. Pasal dia compare. Let go betul-betul benda tu, barulah kita betul-betul dapat masuk dan dapat menjiwai bisnes MWIN ni, barulah kita dapat rasa macam best gila the peace of mind yang MWIN ni boleh offer kat kita. Okey. Sebab semua? Sebab kita ramai yang bekas macam level lain yang kadang-kadang bila Jual kat sini, dia tak kosong kan. Bila tak kosong sebab tu selalu kita dengar sebab dia orang diamond kat company lain. Bila datang kat sini, dia nak bawa title diamond dia. Bila nak bawa title diamond dia, kita susah nak bentuk lah. Sama juga kadang-kadang you all kat tempat kerja, you all sebagai boss, you all sebagai CEO ataupun business owner company sendiri, saya sebagai director, you tak boleh bawa you punya director tu kat sini. Kalau you bawa kat sini, baru susah nak didik. So sama juga lagi satu, kadang-kadang kita tengok kawan-kawan contoh bisnes dia laju, kita jangan compare dengan dia. Jangan compare dengan siapa-siapa pun dalam dunia ni. Bukan saja. Bukan dekat CBFC kadang-kadang dalam dunia ni, sebab kita tengok diri kita sendiri. Boleh? Kita tengok kemampuan diri kita sendiri. Kalau dia nak laju, biar dia laju. Tapi saya nampak apa yang saya nak dalam. So apa yang kita kena buat, kita be a leader, bukan a boss. Kan? Kita be a leader, kita bukan bos. Selalunya bosnya apa? Tahu Dia tahu semua. Semua dia tahu. Kan? Ada orang macam tu. Bila kita cakap dia ada je jawapan dia kan. Leader ni kita admit the mistake. Abang selalu kalau orang komplain abang mengaku, okey? Mungkin ada silap aku. Kadang-kadang mungkin mulut aku laser kan. Kadang-kadang baru balik, baru betulkan balik. Betul kan? Dia tengok diri sendiri kan. Okey, lepas tu lagi bos ni selalu apa? Bagi tahu apa nak kena buat. Bagi tahu apa yang nak kena buat. Leader apa? Show bagaimana. So, tunjukkan apa yang perlu kena buat.
Selalu kita kena jadi macam tu kan, boleh tak? Boleh. Selalu kita nampak leader ni dia mengarang-arang je, sebenarnya apa manager kan. Okey, bos apa? Kritik. Kritik. Kalau leader Bagi nasihat. bagi nasihat. Kalau bos apa? Bagi arahan. Leader bagi jalan. Bos selalu apa? Nakkan hormati. Nak di respect. Ha. Nak disanjung. Kalau leader Dia patut dapat it, okey, deserve, dia bagi. deserve. Bos apa? Mengugut. Abang ada mengugut tak? Tak. Ada. Ada tak mengugut? Ada. Sekali-sekali pun mengugut tak? Geram. Okey, apa lagi? Alright. Itu kita jangan jadi bos. Kita jadi leader kan? Kita jadi leader. Itulah. So dalam MOA, apa sebenarnya mentor? Apa peranan mentor? Sebenarnya you kena faham kat sini. Peranan mentor tu Sharing experience. apa 44% tu? Sharing experience. Sharing experience tu, pengalaman tu. Kan? Banyak tak pengalaman baru jatuh naik? Banyak. Banyak. Kalau you orang banyak bertanya, kan? Lepas tu apa lagi? Ataupun kita tengok kat sini. Okey. Mentor ni apa? Buat leadership, dia bagi direction, dia develop, Advice. dia bagi inspire, kan? Dia advice, Buat training. buat training, kan? Contohnya lah kalau baru tak ada 3 bulan macam mana? Ha? Tak lah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Baru nak pergi ke Indonesia ni. Boleh tak boleh? Ha? Beranjak terus. Tak jawab pun. Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Ada leader kita ada apa? Ada Sarah, ada apa ni? Ramai lagi yang boleh tak take over baru? Macam mana? Ha? Tak sama? Buat lain. Jadi kalau you kena faham kat sini kan, kita nampak apa? Penting tak mentoring ni? Sebab 44% adalah experience. Pengalaman yang contohnya lah, orang tu walaupun dia ada master tapi dia tak ada pengalaman kerja, boleh tak company offer gaji lebih? Tak. Orang ni tak ada sangat pengalaman tapi dia ada degree, dia ada pengalaman 20 tahun, dia ada degree, gaji dia tinggi tak? Yes. Tinggi kenapa? Experience. Experience dia tu tadi lah. Okay. So seronok tak kalau tengok dapat macam ni dah tahun eh? Seronok. Seronok gila eh? Lompat-lompat je. Okay, ada soalan nak tanya baru? Ada soalan nak tanya baru? Baru pun dah kebutuhan dia, jadi mungkin baru nak panggil Diamond Noah. Sebab selama ni datang dia duduk belakang je, mengaci yang baru je kan? Okay, satu tepukan untuk Diamond Noah. Sekejap lagi kita bincang pasal senarai prospek. Sebelum Diamond Noah buat kita nak bincang kenapa senarai prospek ni penting. Ini yang kita bincangkan dan macam mana naik terus. Okey, satu tepukan untuk Diamond Noah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada okey lagi? Okey. Boleh kita tepukan sekali tak? Jadi alhamdulillah kita berjumpa di Perak ni dan sebenarnya anda belajar banyak dari ni. Apa yang abang belajar tu sebenarnya benda-benda asas yang kami buat dulu. Okey, benda-benda asas dan sampai ke tahap hari ni masih lagi buat benda yang sama. Nampak tak? Jadi maknanya rutin tu kita tak boleh ubah sampai kita capai diamond contohnya kan. Selagi tak capai maknanya rutin yang mana kita patut buat, kita kena buat. Okey, siapa yang first time hari ni? First time kat sini. Bukan orang baru kita boleh tak? Dan mungkin anda rasa macam mana nak mula? Ada tak yang tahu cara macam mana nak mula bisnes MBA? Sebab kita fikir bila nak buat MBA kita kena buat apa? Kena jual, betul tak? Kena buat share, produk apa semua kan? Sebenarnya konsep jual tu tak boleh lari. Okey? Cuma kaedah yang kita guna berbeza. Tak nampak kan? Anda pernah dengar tak konsep BUX? Bas apa? Tahu tak dia BUX? Buy, use. Kan? Kalau bahasa Inggeris, buy, use, no, share. Kan? Kalau bahasa Malaysia, beli untuk
Contohlah kan. That's it. Sebab kadang-kadang orang kita takut tau bila jumpa orang dia kata kita nak jual kat dia, betul tak? Kalau hari ni anda faham betul konsep ni, sebenarnya ini yang menyebabkan network kita berkembang dan income kita bertambah. Nampak tak? Bukan kita jual produk. Nampak tak? Kita lebih pada konsep pakai sendiri. Sharing. Jadi sebenarnya konsep Bucks ni saya dah guna 20 tahun lah. Sebab tu kita buat tak tension kerja. MBA ni kalau kita tengok dengan bisnes multi level lain, minta maaf yang lain banyak kerja sale. Setuju tak? Setuju. You kena fokus sale setiap bulan. Bermakna you dah masuk balik dalam conventional business. Sebab dalam MBA kita kejar network. Untuk yang pakai sendiri, guna sendiri. Jadi kita kena betulkan persepsi, mindset kita ini bahawa kita buat MBA ni bukan untuk kita jual produk. Lebih kepada untuk kembangkan network yang pakai sendiri. Nampak tak? Sebab kita faham kalau kata hari ni kan setiap bulan kita pakai produk kan, berapa sebulan kita spend contohnya? 200-300 juga. Kan? Buat gigi, sabun, bedak, shampoo tu banyak kan? Tapi sebenarnya kita terlupa bahawa bila kita buat konsep Bucks ni, apa yang kita spend dekat luar dengan dalam konsep MBA ni sebenarnya kita make money. Nampak tak? Jadi bagi orang baru lah kan, contohlah saya ambil contoh. Katalah anda ada 100 orang lah, 100 orang kan dalam network anda yang anda buat konsep Bucks ni kan. Mereka ni katalah sebulan pakai 300, then dia start tukar kepada konsep Bucks. Nampak tak? Kalau dekat sini kalau anda lihat, dalam MBA sale dia dikira atas 30,000. Sedangkan kita pakai tak? Setiap bulan pakai kan? Kalau kita pakai sekalipun network you pakai 30,000 ni dikira atas sale dia, walaupun you kosong. Betul. Bayangkanlah kalau 30,000 dapat 18% berapa dah? Banyak tak? You ada 5,000 lebih. Jadi cuba kita imagine kita nak cari 100 orang network dengan keadaan masa kita hari ni. Tapi bila kita dah ada satu platform, dah ada satu sistem kan, you all just follow je. Semua dah ada, dah disediakan kan. You boleh buat satu bisnes yang sebenarnya boleh grow untuk you punya personal dan juga other people juga, orang lain juga. Betul. Nampak tak? Jadi konsep ni yang sebenarnya kita guna, dan sebenarnya konsep ni bagi saya kan semua orang boleh buat dan semua orang dah buat pun sekarang ni. Betul. Cuma kita tak tukar saja mindset untuk tukar kedai kita hari ni. Sebab tu kalau dulu kami dilatih, diajar untuk jadi 100% user. Pernah dengar 100% user? Pernah. Pernah. Kalau leader lama dia pernah. Yang baru tak pernah kan? Nak jadi 100% user berapa banyak produk kita kena pakai? 25. Ya, you kena pakai 25 produk. Cuba cek balik hari ni kan. Kalau you betul-betul nak buat bisnes lah, agak-agak basic ni kita dah mula belajar tak? Mungkin bulan ni kita guna 5 produk, bulan depan 5 produk, 5 produk. 4 bulan, 5 bulan dah cukup 20 produk. But bila you guna 20 produk ni, you akan dapat banyak knowledge ilmu kat situ. Betul. Nampak tak? Be 100% user dengan konsep Bucks. That's it. Simple je. Boleh? Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Siapa nak tanya? Ada soalan tak? Yang baru, yang lama ada tak? Tak ada kalau tak ada serah break kat baru boleh tak? Okey, itu akan baru-baru. Okey, Mak. Okey, kita pergi kepada senarai prospek. Yang ni penting tak? Penting. Kan? Okey, dalam buku kita tu, masing-masing buku biru tu, kita ada kolom ni kan, senarai kenalan ataupun senarai prospek anda. Okey, ada yang buat kategori ya, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan tempat kerja, buat kategori macam tu pun boleh kan. Kawan-kawan bisnes, kawan-kawan sambil main bola ke, kawan-kawan apa semua tu, buat dan lukis, buat macam ni. Dia kalau kita buat cantik color-color tu, kita seronok tak tengok? Seronok lah sikit tengok kan? Kalau kita buat cincai, bocai, macam mana? Cuba buat color macam ni, nampak kan? Color macam ni, dia duduk kat sini, Masri duduk kat TTDI, guru, berniaga, dia dah terus senyap, krik-krik-krik. Tengok masa dia dah tengok approach kan? Tulis lah cantik kat situ kan? Macam Nadia, masa ni reject KBO, maksud dia reject tak? Tak apalah, reject tu dia merah.
Dia reject juga. Tak semestinya masa kita approach sekarang ni dia tak nak. Mungkin tahun depan kita dah platinum, kita still boleh dapat. Sebab tu data ni penting. Ya, baru bagi satu contoh macam ni lah. Ada seorang tu dia jual tudung. Kedai dia macam tak berlaku lah. Customer berkurang. Lepas tu baru kata macam ni. Cuba you buat satu promosi, you buat iklan besar-besar, kain tudung RM5, pasang MC, letak belon semua tu, letak tinggi-tinggi, announce. Orang datang tak? Datanglah sebab ditulis tu RM5, tudung RM5. Okay, orang datanglah, tapi yang RM5 tu letak depan, yang mahal yang letak 200 letak belakang, sampailah 1000, 2000 letak belah belakang. Kan? Ramai yang datang. Bila ramai yang datang, ramai yang beli lah. Lepas tu baru tanya macam mana sale? Best, baru saya dapat sale dekat 30,000 pada hari tu. Lepas tu baru tanya lagi satu soalan. You ambil tak data ada orang? Ada tak orang yang beli tudung 5,000? Ada? Ada tak orang beli tudung yang 500 ke atas? Ada? You ambil tak nama phone dia? Tak ambil. Itu masalah. Lepas tu, tak ada data. Kalau you ada data tu, orang yang beli 1,000 atau 500 ke atas tu, boleh tak kita WhatsApp dia ada iklan ke apa tudung baru? Boleh tak? Boleh. Boleh sebab dia dah customer kita. Dia sama juga ni. You all tak ada data. Kan? Sama juga kali baru kan? Orang beli penapis spray. Dia beli hanya untuk nak pakai tapi dia tak nak aktif. You all ada data? Seorang je jawab ada. Kan? Sebab tu orang tak nak beli spray kenapa? Tak servis. Kan? Bila tak servis, tu yang ditukar pada Kowe. Sebab dia kata Kowe ni ada servis. Kan? Itu yang silap dia kat situ lah. Macam baru, kalau orang yang beli tu baru akan listkan dalam semua data, orang yang beli spring saja, tetap bila ada promotion, contohnya beli filter bulan ni dapat hadiah, baru akan start call seorang-seorang. Dan pagi poster tu, ada yang kata, oh ada 2 bar lagi, tak pernah belilah. Kan? Sebab tu, bila ada promotion apa-apa, kita tak ada data. Macam Noah kata tadi kan, user dia tadi, kalau kita ada 100 orang user e-spring, masa trade-in tu tadi, baru ni ada keluar baru tu, baru akan call yang mana. Dia contoh macam ni lah, katalah baru punya downline A ni, dia excited, mula dijual. Baru ambil data orang tu, sebab betul lepas ni dia dah tak ada. Dia dah tak ada, dia dah hilang. Ataupun orang tu mula masuk, dia terus excited nak beli spray, baru masukkan dia dalam data dia. Sebab lepas ni mungkin dia dah tak buat. Kan? Dibayangkan lah, baru dapat 28 tahun, ada berapa ramai senarai orang yang beli spray. Ramai tak? Ramai. Tapi kita ada tak data tu? Tak ada. Sebab tu buat MOA jadi susah. Kan? Yang sebenarnya kita yang menyusahkan. Barang kat sini, call ada keluar spring baru lah. Memanglah aku pernah lama dia tanya, kau ada tak keluar? Dah dapat. Kan? Sebab tu tak bunyi kat rumah, duduk kat rumah, kerja dia itu je, tengok data. Tak payah keluar yang sebenarnya. Kan? Lepas tu dapat 3 orang yang aktif, lebih je 3 orang tu jadi emerald. Kan? Sebab tu dalam MOA ni kita ada 10 customer tetap. Nah, kita tak payah asyik nak cari customer baru. Kita cari the loyal customer. Kan? Baru ada seorang customer baru, dah 28 tahun beli barang baru. Tuan Datuk dan Tuan Datin. Dia beli, bila anak dia kahwin, di-spray kat rumah anak dia baru beli rumah, tilam semua MOA, penapis air MOA, periuk MOA, semua MOA. Kenapa? Servis TikTok. Kita punya servis TikTok. Rasa kan? Jadi sekarang boleh tak? Ada tak buku ni yang baru bagi tu? So pengalaman baru buat selama 28 tahun tu sebab tu baru buku kan? Baru buku kan? Tapi buku ni yang baru tengok ada yang tak bawa. Siapa tak bawa? Bawa. Kan? Kalau baru you betul-betul nak buat kan? Bawa buku tu baru ni kan cikgu you all kan? Cikgu terus check buku saya. Apa berani buat itu? Apa berani buat itu? Daripada situ tadi, abang akan tengok kat sini pula. Okey, you dah approach ni kan? You dah approach ni semua, baru akan tengok lah. Okey, letak ni.
Mana senarai yang you cerita ni, you nampak potential tapi you tak boleh makan? Ada Barun? Bella ni Barun. Dia ni kaki tak selling, dia ni dulu buat yang living ke apa benda lah apa semua kan. Sekarang dia dah tak buat, dia tengah sakit tapi saya tak boleh makan. Barun boleh tak minta tolong? Boleh tak? Barun nak tolong lah. Itu yang sebenarnya. Itu je tak kerja. Jadi yang you buat ni, yang kena reject, yang kerik-kerik, no respon, apa semua ni tak apa. Ini adalah apa? Pengalaman. Membuatkan you jadi apa? Matang. Bukan you reject tu, dia orang reject, you tak boleh jadi diamond. Betul tak? You nak jadi diamond, adakah disebabkan dia orang yang reject tu? Tak. Yang reject tu buatkan kita jadi lagi pandai, dan kita mula matang, dan kita pandai pilih orang. Okey? So, ambil berat kan? Dua perkara ni ambil berat. Senarai prospek dengan senarai Pelanggan. Kamu juga kalau downline kita yang baru masuk beli e-spray. Bulan lepas, Aisyah, berapa jual e-spray? Mana Aisyah? Berapa Aisyah awak jual e-spray? Banyak Syah. Tak banyak tengok. 2 kod. Kenapa? Kenapa ada kod? Tak ada record. Berapa banyak jual e-spray? 5. Siapa orang ni? Ada dalam buku tak? Dalam kepala? Betul? Jadi, bila kalau dalam kepala, katalah dia sekarang dia semangat nak buat. Lepas tu dia tak buat. Awak ingat dia lagi tak? Ingat. Tapi kalau ada dalam ni, boleh ingat tak? Boleh ingat. Boleh ingat. Ada dalam ni. Bukan setakat tu je Kalau you tengok kat sini kan, dia beli Biosi dengan vitamin C. Dia tulis puas hati. Yang ini tadi kan, Asma, dia beli Biosi repeat order. Kan, kita selalunya kita jual sekali je. Lepas tu kita tak blow up. Bila kita tak blow up, kita sibuk cari customer baru. Customer baru kan. Yang ni tengok sangat puas hati, happy gila. Nampak? Happy gila. Kan? Dia beli apa? Pilih vacuum. Kan? So, bila dia happy gila ni, kalau kita jumpa dia balik, kita boleh jual produk-produk lain. Kita boleh masuk ke produk lain. Kita tak perlu nak cari new customer. Sebenarnya. Kan? Dibayangkanlah you ada berapa ni? Katalah ada 16 orang customer. Kalau you jaga dia betul-betul, apa jadi? Kaya raya. Bukan saja kaya raya, daripada dia tadi dia akan bagi pula orang lain. Dia bagi pula orang lain. Sebab apa dia bagi orang lain? Sebab dia dah pilih dengan yang baru. Sebab baru ada seorang customer baru, dia beli spring yang baru lah. Dia beli, tapi bila dia nak tukar filter dah merah lah, dia boleh merah. Anak buah dia masuk embun. Anak dia buah masuk, dia datang-datang, alah order dengan saya lah, tak payah. Nak baru tu dah kaya raya. Kau jangan usik. Kau ni jenis hangat-hangat ayam. Kejap dia buat ambil, lepas tu kau tak buat. Kau jangan pegang beli spring. Harus dia boleh pegang. Dia dah tak percaya. Kenapa? Dia dah pilih dengan baru. Baru pernah sekali dia ada dekat KL. Dia call, oh kenapa ni spring aku ni merah apa semua kan? Petang tu juga baru. Kan? Kenapa? Servis. Servis tu kan, bila servis tu, bila TikTok, dia tak akan tukar orang lain. Bila dia kawan dia nak beli spring pun, kawan aku nak beli spring lah. Aku dah cerita dengan dia, dia jangan beli kat orang lain, beli kat kau pandai servis. Itu dia sebenarnya. Bukan saja pada servis downline, juga pada servis kita punya pengguna. Kan? Okey, bulan lepas banyak jual spring kan? Downline ada jual tak? Downline yang jual tu ambil senarai dia. Masuk kat dalam kita punya. Sebab kita tahu depan ni dia tak buat. Sebab kita kalau kita rekrut 100 orang tu, yang buat berapa? 10 tu pun nasib. Yang selalunya 3 atau 4 ya. Boleh? Dapat tak? Dapat tak formula dia? Dapat. Okey. So you tengok kat sini kan? You tengok berapa ramai merah reject kan? Tak apa. Yang krik-krik pada apa semua kan? Yang ini yang kita buat, yang baru terima download jadi kita nampak proper dan kita boleh duplicate.
terduplikat pula dekat kawan. Kan? Nampak tak? Fine. Kemudian dalam tu juga kita ada apa? Kita punya planner, nak call siapa dan sebagainya. Boleh? Macam mana Alang buat dari segi rasa Alang salah satu juga anak murid Abarun yang orang kata boleh dikatakan 80% follow. Kan? Okay, kita tunggu kata Alang. Kisah prospek ni saya terjadi hati bila saya baca satu perkataan tau. Dia kata 90% kita ni bukan gagal sebab tak ada ilmu, tapi kita gagal guna sumber yang ada. Kan kita ada folio tapi kita tak gunakan. Bila saya baca benda tu, saya start praktik lah. Masa tu saya baru silver producer. So saya start guna benda ni, customer spray ke apa saya tulis. Dan sekarang Alhamdulillah bila saya guna cara baru, saya ada 2 customer lah. Bila ada promo tu saya kangkau. Dan rumah dia dekat dengan saya lah. Baru-baru dia ada beli spray, dia beli atmosphere sky, dia beli tilam sebab kita servis. Kita call je dan dia percaya kita lah. Dan dia recommend pada kawan dia nak beli barang, beli kat saya. Walaupun kawan dia tu dekat Kelantan, dia duduk kat Subang. Sebab dia kata very trusted, kata boleh percaya. So nak jadi macam tu kita kena servis TikTok lah. Call customer kita beli barang, kita buat appointment, lagi 3 hari aku call kau, okey tak makan vitamin tu? Tak okey, kita pulang. Servis 3 hari, ikat dia 3 hari, lepas tu dia akan suka kita lah. Kau makan macam mana, kau nak tak tambah lagi sel omega, nanti muka glowing. Kau nak tak try benda-benda lain. Kita jangkitkan dengan 6 kategori produk yang lain lah. Sebab kita ada 6 kategori produk kan. Jangkitkan dah makan vitamin, home care pula, jangkitkan personal care pula. Jangan satu kolom je, jangkitkan 6 kolom yang lain. And then saya praktikkan planner jugalah. Planner tu bila kita tak buat, dalam kita tak boleh nak buat. Tapi bila kita buat, dalam kita dia akan segan dengan kita lah. Saya tunjuk, ni planner kita bulan ni, planner kat mana kan, kita tunjuk cara dah. Planner tu bukan planner kita buat tak ikut. Planner tu kita plan apa kerja kita nak buat dan kita kerja ikut plan. Jangan plan tapi gagal. Maksudnya tak buka planner lah. Saya setiap malam saya akan buka planner saya. So saya tahu tadi saya nak call siapa. Tadi dalam perjalanan ni saya dah call 3 orang lah. Saya punya downline. Sebab saya dah tulis nama dia. Sebab apa? Sebab kita ada plan lah. Macam buka planner, dah buat tu. Cuba buka planner. Buka planner. Alamak. Dalam bawah. Nice. Ini contoh planner saya. Dah lengkap. Bulan seterusnya pun saya dah start tulis-tulis lah. Ni September, bulan Ogos pun ada, bulan 7 pun ada, 10 pun ada. Saya dah buat siap-siap. So bila dah announce promotion, kita tulis je lah promo dalam tu, kita nak fokus apa. Macam bulan lepas saya tulis spring 5 unit dan saya jaya jual spring 5 unit lah dengan tim. Dan saya tulis ada lagi lah body key 10 dan alhamdulillah tim kami 3 tim kami hantar untuk body key. So sebab apa? Sebab kita kerja ikut planner kita. Apa yang perlu ada, target lah. Target kena ada dan bulatkan. Aktiviti apa? Aktiviti yang kita nak buat lah, nak call siapa, nak buat apa hari ni. Dan kena ada M yang ketiga lah, mentor. Kena refer mentor juga. Kalau kerja kita bulan ni, Alang nak pergi 9%. Kalau kerja saya ni boleh capai tak 9%. Alah banyak call je, tak ada selling pun. So kita tahu apa yang kita kena buat lah. Kadang-kadang planner kita short sendiri. Saya belajar dengan plan saya sekali je. Dia tegur saya, mana matlamat awak tak ada. Lepas tu saya terupkan lepas sendiri. Before ni saya makan masa 30 minit nak siapkan satu planner sebulan. Tapi kali ni saya boleh buat dalam 5 minit je. Sebab dah biasa buat. So gunakan sumber yang ada lah. Okey tak? Siapa yang dah buat planner sebulan? Dua minggu? Cuba start buat sekarang dan akan nampak perubahan ni. Okay, kalau kita tak buat, dah kita tak akan buat. Kadang-kadang kita suka suruh kan, bos kan, tapi kita tak buat. Kalau kita buat, kita boleh suruh dalam kita buat. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Pasal planner ke ni?
Planner macam abang kata lah, kena berwarna-warni baru seronok nak tengok. Kalau tak dia jadi surat khabar. Kan surat khabar bosan kan? Tapi kalau planner warna-warni menarik. Kalau merah-merah, saya hadap merah tu suka mentor. Dan saya buat alarm lah, 8 pagi kena call mentor. Kalau tak call, satu hari tu kena cari jugalah, kena call mentor bila datang ke. So gunakan sumber yang ada. Ni kena bawa lah. Ini bulan November 2021. Saya tengok planner yang dulu pun rasa macam kelakar kan, ni dulu punya Masa saya baru nak buat, masa tu 18% baru Planner saver. So planner dulu ni macam kelakar juga lah. Sekarang lain sikit lah. Kemas lagi. Jadi closing 18%. So sebab saya dah capai 4,000. Saya capai 21 pada bulan Februari 22, hari bulan 2, 2021. Masa tu saya kena call satu family tapi auto lah sebab kita dah ada team. Okey semua? Satu tepukan untuk Alah. Alright. So bila kita buat macam ni, kita boleh duplicate pada tahun lain. Sesama juga ada tadi lah, senarai prospek, senarai pelanggan dan planner kan. So planner kat sini kita tengoklah statement call siapa kan. Ni dia sebab ni 2021 November lama kan, masih lagi ada rekod kat sini. Kadang-kadang apa yang kita buat ni, dia bila ada lagu kadang-kadang kita tengok balik. Mungkin ada yang orang kita call tu, kita boleh ingat balik. Sebab tu baru pernah ikut seorang prospek 4 tahun baru follow up dia, baru dia join dan dia buat, sekarang dia dah executive level. Tapi abang follow dia 4 tahun kan, you baru 2 kali reject, tak koyak tak koyak kan. Nanti yang tadi lah. Okay, semua dapat eh? Okay, apa yang dapat hari ni? Apa yang dapat hari ni? Jaga emosi. Berapa persen emosi? 84% emosi. Kan sebenarnya. Lagi satu apa? Jaga senarai prospek dan juga Pelanggan. Terutama senarai pelanggan lah. Sebenarnya sayang tau. Orang tu dah beli spray, you tak jaga dia. Baru join Amway sebab nak beli spray. Kamu ni nak beli spray. Disebabkan spray, kami jadi founder Star Bulan. Bukan kami masuk Amway sebab nak buat Amway. Tapi upline Abang Zali dah arwah Kak Yati, servis dia TikTok. Kan dia macam mana dia servis Abarun, sebab itulah Abarun duplicate apa yang dia buat. Okey semua? Okay. Dalam Amway 10% selling, 10% Sponsoring, 80% servis. You all kat mana? Entahlah. 80% selling. Sebab tu tak grow. Sebab tu group you tak grow. Dan satu lagi, bila you tak buat macam tu, duplicate tu hancur. Kan? Itu kata tadi, sebenarnya kalau 80% servis, bermakna kita ni banyak apa? Banyak communicate dengan online, communicate dengan customer kita, banyak communicate dengan. Tapi kalau selling 80%, kita asyik jumpa orang baru. Jumpa orang baru sampai satu tahap dah tak ada orang. Betul. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Batin dah tak ada orang lah. Ada lagi? Dah habis lah baru. Kawan saya semua dah habis lah. Sudah pergi dah tak ada kawan. Kenapa jadi macam tu? Sebab selling. Kan? Baru buat Amway, jadi Diamond 5 tahun duduk kat Melaka je. Melaka besar mana? Pusing muka di kau. Pusing muka dia. Sama je. Melaka bukan besar mana bukan? Tapi kami di Melaka, kami ada 15 Diamond. 15 Diamond. Walaupun pada negeri kecil, sebab tu dipanggil Melaka bersejarah. Okey. Alright, kita punya pukul 11. Ada apa? Ada orang baru nak sampai? Ada orang baru ke? Ada orang baru. Mungkin orang baru betul-betul baru ya, betul-betul nak tengah plan. Katakan. Betul-betul nak tengah plan. Okey? Betul-betul nak tengah plan, kita pergi ke bilik crown. Bilik crown dengan bilik diamond. Kalau bilik crown dah penuh, ke bilik diamond.
attend untuk orang baru. Yang lain-lain tu, you all leaders, platinum duduk dengan tim you all, cek senarai prospek, senarai pelanggan dan planning. Boleh? Yang kita belajar hari ni. Boleh? Boleh. Dia tak nak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, minggu depan baru cakap. Lama-lama, you baru pun dah tak ada. Kita kena jumpa Mar. Okay. Alright, saya sebutkan. Macam